forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Morning terhadap kenyataan Menteri Pelancongan. Tak perlu bawa pas sertai kerajaan, kata Menteri Pelancongan. Saya baca detail sikit. Presiden PDP Tiong King Sing berkata kerajaan perpaduan sedia ada, tidak perlu penyertaan PAS. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan itu berkata ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh menerima PAS. Kerajaan perpaduan tidak perlu penyertaan PAS kerana ramai yang tidak rasa tidak senang dengan PAS. Mereka tidak boleh terima PAS terutama bukan Islam. Okey, mari kita dengar respon daripada Iswadi Morning. Di akhir nanti kita komen macam biasa. PAS ni dia pecah kepada dua kem. Kem yang pro kepada UMNO. Bila pro kepada UMNO, dia nak masuk kerajaan lah. Satu lagi kem yang no. Termasuklah Haji Hadi ni lah. Yang kata no, takkan. So ada ura-ura mengatakan, Dr. Seri Anwar Ibrahim pun mengatakan, tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah sebenarnya nak bersama. Nak bersama dengan PAS. PAS nak masuk kerajaan, tak ada isu. Dan ini saya boleh katakan bahawa perjumpaan itu ada. Bukan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi golongan tertentu yang telah berjumpa dan menyatakan kebersediaan mereka. Cuma isunya sekarang ini nak meyakinkan Hadi. Adakah masuknya dengan itu dengan kita sign agreement macam yang berlaku dengan Ismail Sabri? Ataupun masuk itu betul-betul masuk, jadi bentuk kerajaan. Macam sign agreement dengan Ismail Sabri ialah apa-apa saja polisi kerajaan mereka akan sokong tetapi mereka kekal pembangkang. Atau mereka akan menyertai kerajaan macam UMNO, macam yang lain-lain. Namun di kalangan Pakatan Harapan sendiri ada yang berbelah bagi. Contohnya data GPS mengatakan tak perlu bawa PAS sertai kerajaan, kata Menteri Pelancongan. Presiden PDP Tiong King Sing berkata kerajaan perpaduan sedia ada, tidak perlu penyertaan PAS. Menteri Pelancongan berkata ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh terima PAS. Dalam masa yang sama, Lim Kit Siang, walaupun telah bersara, berkata, saya hargai kesediaan Anwar terima PAS. Saya tidak mahu berkata apa-apa berhubungan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, seseorang menulis surat di Malaysia kini menyatakan ini bukanlah satu cadangan baru. Kerana saya telah mengukuhkan pada Mei lalu. Ketika saya mengaku saya telah terjatuh ke dalam ranah hipokrisi dan putus asa mengorbankan prinsip demi kestabilan yang bersifat di permukaan. Namun, ia sebenarnya tidaklah begitu. Dalam kenyataan 29 Mei, saya menyebut saya secara peribadi menyokong idea PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan walaupun saya tidak membincangkannya dengan Susah Agong, Anthony Lok atau mana-mana pimpinan lain. Tetapi PAS mestilah menunjuk perubahan sikap, menunjukkan bahawa menyokong titah Yang di-Pertuan Agong demi kestabilan politik dan nasional negara. Ini kata Lim Kit Siang. Lim Kit Siang kata tak ada masalah pun. Now, kenapa? Ini yang menariknya. Kenapa PDP ni ada masalah dengan benda ni? Bukan PDP je cerita, tuan-tuan. Kita cerita orang, bukan kata orang bukan Islam. Orang Islam di Sarawak sendirilah. Saya orang Sarawak kan. Kita ada masalah dengan PAS. Masalah kita dengan PAS dan juga PAS lah terutama. Apabila mereka membawa ekstremisme agama dan bangsa. Itu masalah kita. Kita faham dan orang di Sarawak yang bukan Islam pun faham. Ini bukan Islam yang nak dibawa oleh Islam. Mereka faham. Dan disebab itu kenapa orang Sarawak sendiri terutamanya melihat PAS dalam satu pandangan dan konotasi yang negatif. Dan saya risau. Ini saya risau. Saya risau pandangan ini akhirnya akan terpalit kepada Islam. Bagi yang faham mungkin okeylah dia boleh nak terima. Tapi bagi yang tak faham, mungkin dia lihat inilah Islam. Inilah Islam yang sebenar. Inilah contoh-contoh Islam yang dibawa oleh PAS ni. Padahal itu bukan. PAS cuba membawa satu utopia negara Islam mereka. Utopia, saya kata utopia sebab negara yang mereka idam-idamkan itu bukan negara Islam, itu negara PAS. Jauh sekali daripada Islam, tuan-tuan. Jauh sekali daripada Islam. Secara prinsipnya pun sangat jauh daripada Islam. I'm willing to debate anyone yang saying otherwise. Termasuk terutama pimpinan PAS lah. Kalau setakat bawah-bawah tu saya tak minat lah. Kalau ada pimpinan PAS yang nak mengatakan sebaliknya dan berdebat dengan saya dalam isu negara Islam ni, I'm willing to do so. I'm willing to do so. Please do come forward. Kita bincang benda ni. I'm willing to debate pasal isu negara Islam utopia PAS ni.
Dan saya katakan utopia PAS ini sebenarnya iaitu meruntuhkan sistem jahiliah yang ada sekarang ini dan menaikkan sistem Islam. Saya letak inverted comma, yang diorang claim sebagai sistem Islam itu sebenarnya adalah satu perkara yang bukan dibawa oleh Islam itu sendiri. Kerangka Islam yang sebenar adalah sebagaimana yang ada sekarang ini. Cuma perlu diperbaiki. Ia bukan sempurna, tetapi perlu diperbaiki. Namun kerangkanya dah ada. Kerangka dah ada, asas dah ada, perjuangan dah ada, pemimpin pun dah ada. Dah ada semua. Kerangka yang dibawa oleh PAS itu adalah utopia yang bukan kerangka Islam. And I'm willing to debate anyone on this selepas ini, kalau sekiranya tuan-tuan berminat. Tapi pimpinan lah. Kalau setakat level-level macam ini, aku tak minat lah. Alright. So dalam pada itu, kenapa saya takut, saya risau bahawa kerangka Islam itu sendiri akan menjadi masalah kepada kita. Baik. Terakhir daripada saya, sebelum terakhir, bukan terakhir. Berkenaan dengan Goldman Sachs. Okay. Goldman Sachs arbitration move may backfire on Muhyiddin, reports claim. Kita baca. Now, baru-baru ini, dia cerita macam ni lah. Goldman Sachs terlibat dalam skandal 1MDB. Okay, dan kita 2018, kita cuba dapatkan balik aset kita daripada Goldman Sachs. Now, bila tukar kerajaan, 2021, Muhyiddin Yassin hantar peguam dia untuk dapatkan balik dokumen-dokumen, atau bukan dokumen, aset-aset daripada Goldman Sachs berjumlah bilion ringgit. Bilion USD, bukan bilion ringgit, bilion USD. I think membawa kepada 16 bilion, 17 bilion USD ringgit macam tu. So, apa yang berlaku? Goldman Sachs disebabkan oleh ada masalah dan sebagainya, serbuan dibuat, dia saman kerajaan Malaysia, dan benda yang dia saman itu bakal membongkar dan menyelongkar satu lagi skandal. Goldman Sachs arbitration move may backfire on Muhyiddin, report claims. The move by Goldman Sachs to commence arbitration proceedings against the government in London may backfire on Muhyiddin Yassin, a CNN report has claimed. On Wednesday, Bloomberg reported that New York-based investment bank was suing the Malaysian government in a UK arbitration court following festering disagreement over a settlement entered when the former Prime Minister was in power to resolve 1MDB 6.5 billion bond saga. Pada Rabu lepas, Bloomberg melaporkan bahawa bank pelaburan yang bertapak di New York itu telah menyaman kerajaan Malaysia di dalam satu court timbang tara di UK kerana masalah festering disagreement, kerana ada ketidaksepakatan di dalam perjanjian. Okay. Now, that suits may trigger the current government. Okay. Saman tersebut boleh menyebabkan Anwar Ibrahim untuk mendeklasifikasikan atau mendedahkan perjanjian yang sekarang ini dikategorikan sebagai rahsia kerajaan, rahsia official secret menurut laporan CNA. It may also reopen, dia mungkin juga membuka potentially embarrassing dealings by the bank in the affair, including how it reached the settlement deal with Muhyiddin administration. Dia juga berkemungkinan membuka satu dealing, satu rundingan yang memalukan di antara bank tersebut dan bagaimana settlement itu dicapai sewaktu pentadbiran Muhyiddin Yassin. Laporan itu mengatakan the government has been encouraged by the several breakthrough made surrounding the 1MDB fiasco, which may have favorable impact onto its position in relation to the dispute with the Goldman Sachs. Okay. Ini yang disebut tadi. Saya baca tentang benda ni. A recent Singapore interview highlights that it's time for Prime Minister Ibrahim to revisit and reopen the controversy Goldman Sachs resettlement reached with the government over 1MDB July 2020 when Muhyiddin Yassin was Prime Minister and Tengku Zafrul was the Finance Minister. Tied in with this horrendous allegation, which, if true, will mean that one Prime Minister benefited from the attempt to negotiate a settlement in the billions of dollars with one of the world's largest financiers and wheel dealers caused by the crooked dealings of another. Sekiranya ini berlaku, sekiranya ini benar
bermakna ada seorang Perdana Menteri mendapat laba, mendapat keuntungan daripada cubaan untuk negosiasi settlement yang melibatkan bilion ringgit. Bilion ringgit. Just imagine, bayangkan kekejaman ataupun enormity of the crimes. Satu Perdana Menteri Najib Razak hilang 40 bilion. Kemudian datang Muhyiddin Yassin 6 bilion. Hai, kita sama-sama dengar. Tindakan Goldman Sachs memulakan prosiding timbang tara terhadap kerajaan Malaysia di London mungkin memberi kesan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut laporan CNA, tindakan undang-undang itu berpotensi membuka semula urus niaga yang dilakukan bank pelaburan itu, termasuk bagaimana ia mencapai perjanjian penyelesaian dengan kerajaan pimpinan ahli Parlimen Paguh itu. Rabu lalu, Goldman Sachs menyaman kerajaan Malaysia berikutan percanggahan pendapat berhubung penyelesaian yang dibuat ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri untuk menyelesaikan isu bon $6.5 bilion Amerika 1MDB. Menurut CNA, tindakan bank pelaburan itu mungkin membawa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyah-klasifikasikan perjanjian itu. Pentadbiran Anwar sebelum ini mendedahkan terma perjanjian itu tidak menguntungkan negara. Menurut laporan itu, kerajaan sekarang meraih beberapa perkembangan positif untuk merungkai skandal 1MDB termasuk peranan yang dimainkan Goldman Sachs dan perjanjiannya dengan kerajaan Malaysia ketika itu. Ia termasuk penghantaran pulang bekas pegawai Goldman Sachs, Roger Ng, ke Malaysia Ahad lalu untuk disiasat. Menurut laporan itu, Ng berjanji memberikan kerajaan maklumat yang tidak pernah didedahkan sebelum ini. Bella Muhyiddin Yassin. Sebab itu kenapa dia kalut sangat itu tuan-tuan, bila dia punya pejabat peguam dia kena serbu. Bella dia. Bella dia. Aduh, teruk dia kena tuan-tuan. Teruk dia kena. Tapi itulah. Kalau benar bab kata Perdana Menteri bahawa pendedahan tersebut declassification menyaklasifikasikan dokumen perjanjian dan juga dengan Roger Ng ni datang ke Malaysia, pendedahan yang sebelum ini tak pernah didedahkan berkemungkinan akan didedahkan. Tuan-tuan, setelah kita melihat kembali 2020, ni 2023 nak masuk 2024 dah. 4 tahun, 3 tahun lebih, 4 tahun berlalu. Kita berada dalam keadaan yang amat teruk, tuan-tuan. Kita dihina, kita dimaki, kita dicerca, kita dikata macam-macam sewaktu kita jadi pembangkang dahulu. Dan kita sekarang yang jadi kerajaan, satu persatu skandal mula keluar. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sekali dekat Malaysia kini. Kerajaan Pembaharuan tidak perlu penyertaan PAS kerana ramai yang rasa tidak tenang dengan PAS. Mereka tidak boleh terima PAS terutama bukan Islam, katanya dalam video yang dimuat naik di Facebook semalam. Tambahnya, ini kerana PAS terlalu ekstremis dan seolah tidak menghiraukan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan agama. Dia mula temu bual Time Magazine dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang berkata dia pernah mengundang PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dalam tempat itu, Anwar juga berkata bahawa dia tidak akan menolak kemungkinan PAS mencari kerajaan pada masa akan datang. Tapi ia bergantung jika parti itu menerima beberapa dasar utama dan menghormati bahawa Malaysia adalah parti berbilang kaum dan agama. Okey, tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.